Ha. Saya nak beritahu kepada jurucakap itu. Ya. Pertama sekali, banyak bukti di samping apa yang didedahkan di mahkamah ini, saya kira anda semua belum baca alasan penghakiman, anda semua tidak membaca atau melihat dokumentasi yang telah dipaparkan di mahkamah. Jadi saya beri bukti tambahan. Pertama, dan banyak kali bagi mereka yang sentiasa bersama saya, ya, dah banyak kali dengar benda ni. Jadi jika anda terdengar video tersebut ataupun memerhati video tersebut ataupun ianya dikongsi kepada anda menerusi WhatsApp dan sebagainya, cuba dapatkan maklumat siapakah orang yang sedang bercakap tu dan cuba hubungi dia dan cuba suruh dia jawab soalan saya. Pertama, ya, kita tak perlu dengar sesiapa. Kita hanya berpandu kepada kenyataan Najib sendiri. Pada 2018, setelah Barisan Nasional kalah di dalam satu temu ramah bersama Al Jazeera, Najib membuat pengakuan yang secara tidak langsung merupakan pengakuan bahawa rakyat Malaysia ditipu bulat-bulat sebelum PRU14. Sebelum PRU14, kita diberitahu ianya sah derma Raja Arab Saudi 2.6 bilion. Dalam temu ramah itu, Najib mengaku dia hanya menganggap itu derma Raja Arab Saudi. Di situ sahaja sudah terbukti bahawa Zaid Hamidi menipu apabila berkata dia ke Arab Saudi atau ke Asia Barat dan berjumpa wakil keluarga penderma. Terbukti Azam Baki menipu. Terbukti Apandi Ali menipu. Malah penipuan Apandi Ali saya akan cerita selepas ini. Ya. Di situ sahaja sudah terbukti ini adalah pengakuan Najib sendiri. Jadi tak kat situ sahaja kita berhenti sekejap. Cuba tanya orang yang bercakap tu. Apabila anda berdiri dan berhujah, anda mengeluarkan cerita dongeng yang baru ni, tidakkah anda menonton temu ramah Al Jazeera di mana pengakuan dibuat tak lain tak bukan Najib sendiri? Bagaimana anda hendak menjawab soalan saya? Cuba jawab. Ya, saya rela, saya tak tahu siapa individu tersebut, tapi saya rela dihubungi dan saya rela kita di pentas umum, saya secara di umum, saya nak dia jawab kepada saya. Bagaimana anda hendak jelaskan bahawa Najib sendiri mengaku bahawa dia hanya anggap itu derma Raja Arab Saudi, sekaligus membuktikan penipuan Zaid Hamidi, sekaligus membuktikan penipuan Apandi Ali, sekaligus menipukan penipuan seorang pegawai dari SPRM. Bagaimana anda hendak jelaskan? Kedua, selepas PRU14, Menteri Luar Arab Saudi datang ke Malaysia dan berjumpa dengan Menteri Luar Malaysia pada ketika itu dan memberitahu, dan perkara ini dilaporkan di dalam media sejelas-jelas mungkin bahawa derma yang wang yang didakwa derma dari Arab Saudi itu oleh Najib sebenarnya tidak ada kaitan langsung dengan kerajaan Arab Saudi. Bagaimanakah orang tu nak jelaskan? Ini adalah kenyataan rasmi daripada Arab Saudi. Bagaimana anda hendak jelaskan? Daripada cerita berbanding dengan satu kenyataan rasmi yang berupa bukti. Kerana kenyataan itu sudah didokumentasi dan merupakan bukti. Mana anda hendak percaya? Kalau dah keluar daripada mulut wakil kerajaan Arab Saudi, ianya tiada kaitan dengan Arab Saudi, bagaimana anda hendak mengatakan saya nak percaya cerita orang ni berbanding dengan kenyataan Menteri Luar? Ketiga, dalam saman, ya, Apandi Ali kepada Lim Kit Siang yang akhirnya gagal. Hakim memberitahu Apandi Ali membuat kenyataan bercanggah. Dalam sidang media pada 2016, Apandi Ali kata apa? Najib bersih. Ya. Dan dia dah hantar satu pasukan ke Arab Saudi dan sudah berjumpa dengan penderma. Maka pengesahan sudah dibuat. Tetapi di dalam saman bersama Kit Siang, Apandi Ali berkata sebenarnya pasukan sama ada tidak dihantar atau tidak berjumpa dengan penderma. Kini Apandi Ali disiasat. Tapi apapun ianya membuktikan Apandi Ali telah salah guna kuasa dia dan telah menipu dalam percubaan untuk membantu Najib. Dan kebetulannya Najib melantik Apandi Ali selepas memecat Peguam Negara terdahulu
di mana peguam negara terdahulu ada kertas pendakwaan dan hampir menangkap Najib, dan sebab itu dia dipecat. Dan jika anda teliti kandungan kertas dakwaan itu, segala yang ada di dalamnya kini terbukti benar. Jadi saya nak tanya kepada orang yang bercakap itu, di manakah fakta anda? Mengapa buat cerita baru? Keempat, ada orang di dalam UMNO sedang cuba memarakkan cerita baru, kononnya Najib tidak tahu dana masuk ke dalam akaun dia, 42 juta dari SRC. Tetapi tahukah saudara-saudari bahawa Najib telah membuat kenyataan bercanggah? Ya, kerana dan perkara ini sudah disebut oleh hakim. Ya, Najib sendiri membuat kenyataan bercanggah-canggah berhubung dengan pengetahuan dia, berhubung dana 42 juta itu. Jadi buat apa saya nak dengar tukang cerita ni, sedangkan saya lebih rela dengar Najib, bagaimana dia bercanggah dalam temu ramah Al Jazeera. Bagaimana dia bercanggah di dalam mahkamah. Dan kalau saudara-saudari nak tahu, ada satu kes samannya melibatkan Najib dengan Ling Leong Sek, bekas Presiden MCA. Pada 2018, dalam satu affidavit sebagai jawapan Najib di dalam mahkamah, ya, bertarikh Februari 23, 2018, Najib mengaku bahawa 700 juta dolar Amerika, ya, 700 juta dolar Amerika, kalau anda tukar ya, kepada ringgit 2 bilion lebih lah, yang masuk akaun dia. Dia tahu berkenaan dengan 42 juta. Kalau anda baca penuh lah, saya tak nak baca penuh. Dia tahu 42 juta tu adalah daripada SRC. Tapi kalau dalam mahkamah, dia kata tak tahu. Kemudian, dia mengubah kenyataan dia, bercanggah. Tapi dalam affidavit jawapan dia dalam 2018, kita dapat lihat dia sebenarnya tahu. Jadi, saya nak tanya balik kepada orang yang bercakap itu, yang sedang ditularkan, orang UMNO ni. Ya, bagaimana dengan percanggahan kenyataan Najib? Sekejap tahu, sekejap tak tahu. Yang anda berdiri sana dengan megah, membuat cerita, seolah-olah anda lah Najib, anda tahu macam mana Najib ni penipu ke tidak. Sedangkan Najib di umum dan di mahkamah menipu bulat-bulat ataupun dilihat seolah-olah menipu. Jadi bagaimana? Saya minta orang tu jawab. Ya? Dan saya minta saudara-saudari bersandar kepada bukti. Bukannya bersandar kepada cerita dongeng yang sedang diwar-warkan.